Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nazihah binti Hussein akan menyampaikan pembentangan saya di bahagian A, alam sekitar fizikal. Bab 9, imbangan air dan kaitan sistem hidrologi dengan manusia. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan gangguan imbangan air? Gangguan imbangan air merujuk kepada perubahan simpanan air yang digambarkan oleh lebihan air, iaitu banjir, dan kurangan air, iaitu kemarau. B. Bincangkan faktor yang menyebabkan banjir kilat berlaku. Yang pertama, hujan. Hujan lebat yang berterusan akan mengakibatkan air bertakung dengan cepat. Hal ini kerana terdapat banyak sampah sarap di merata tempat. Kesannya, kawasan rendah akan ditenggelami air. Yang kedua, litupan tumbuhan. Litupan tumbuhan yang berkurangan di kawasan bandar menyebabkan air bertakung. Ini kerana tiada tumbuhan untuk menghalang air hujan daripada mengalir terus ke sungai atau laut. Yang ketiga, sistem saliran cetek. Sistem saliran seperti longkang, sungai dan sebagainya yang dibina cetek akan menyebabkan air melimpah apabila hujan lebat berlaku. Ini akan menyebabkan berlakunya banjir di kawasan tersebut. Yang keempat, permukaan berturap, iaitu masalah ini terjadi apabila jalan-jalan raya, kawasan perumahan dan sebagainya telah diturapkan. Ini menyebabkan air yang bertakung tidak dapat mengalir dengan lancar. Kesannya, kawasan rendah akan ditenggelami air. Yang kelima, pembangunan tidak terancang, iaitu masalah banjir yang sering melanda bandar adalah disebabkan kekurangan sistem perparitan yang dibina serta ianya terlalu kecil dan cetek. Jumlah air yang banyak menyebabkan air melimpah keluar dari parit yang menyebabkan banjir kilat berlaku. Yang keenam, sikap manusia. Sikap manusia yang suka membuang sampah di merata tempat telah mengakibatkan air hujan tidak dapat mengalir dengan betul. Ini akan mengakibatkan banjir kilat berlaku di kawasan tersebut. Kesimpulannya, jelaslah bahawa banjir kilat ini berlaku diakibatkan oleh sikap manusia itu sendiri. Oleh itu, manusia perlulah ada sikap tanggungjawab dalam diri masing-masing. Seterusnya, soalan C, iaitu jelaskan kesan lebihan air terhadap aktiviti manusia. Yang pertama, menjejaskan aktiviti pertanian, iaitu hujan yang lebat akan mengakibatkan berlakunya limpahan air di kawasan tersebut. Ini akan menyebabkan tanaman mati akibat ditenggelami air. Kesannya, hasil pertanian penduduk akan merosot. Yang kedua, menjejaskan aktiviti perindustrian, iaitu hujan yang lebat akan menyebabkan berlakunya banjir di suatu kawasan. Sebagai contoh, ia akan mengakibatkan kemusnahan infrastruktur, kemusnahan tanaman dan sebagainya. Ini kerana terjadinya tanah runtuh yang mengakibatkan tanaman tidak dapat dibawa keluar. Kesannya, aktiviti perindustrian terjejas. Yang ketiga, mengganggu aktiviti pembalakan, iaitu hujan yang lebat akan mengganggu aktiviti pembalakan. Selepas terjadinya lebihan air di kawasan pembalakan, kayu balak akan mengalami kerosakan, hanyut di bawah arus dan sebagainya. Kesannya, aktiviti pembalakan terjejas. Yang keempat, mengganggu aktiviti perniagaan, iaitu hujan yang lebat akan mengganggu aktiviti perniagaan. Ini kerana selepas berlakunya banjir, hasil pertanian tidak dapat dipasarkan. Kesannya, aktiviti perniagaan terjejas. Yang kelima, mengganggu aktiviti aquakultur, iaitu hujan yang lebat akan memusnahkan aktiviti aquakultur. Selepas berlakunya banjir, ikan akan terlepas dari sangkar disebabkan air yang melimpah. Kesannya, aktiviti aquakultur akan musnah dan terjejas. Sekian, terima kasih.